A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Karim Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa tabi'in tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau Taman Ros, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, serta para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada page audio kuliah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rakan-rakan audio kuliah, sahabat-sahabat yang menonton, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada kita semua pahala dan diberikan kepada kita natijahnya syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersiaran daripada luar, yakni dalam kereta, kerana saya tidak dapat sampai ke rumah. Jadi solat di stesen minyak, kemudian saya live kita ini dianjurkan oleh Surau Taman Ros Rawang, berdekatan dengan Masjid Pro 2. Hadirin rahimakumullah wal hadirat rahimakunallah. Jadi alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu di dalam medan majlis ilmu pada malam ini, di dalam live kita pada malam ini, yang mana tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang saya ambil daripada kitab 25 ayat Al-Quranul Karim, ayat pilihan daripada Al-Quran sebagai muhasabah jiwa dan minda kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak memulakan majlis ilmu pada malam ini, marilah sama-sama saya mengajak diri saya al-faqir ilallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita niatkan agar majlis ilmu kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat. Allah bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita hati yang tenang dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang berkat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesihatan yang baik. Ya, dijauhkan daripada segala penyakit, dijauhkan daripada segala wabak bencana, penyakit yang berjangkit, dan dijauhkan daripada COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara kita dan mengembalikan keadaan seperti sedia ada.
Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah wal hadirat rahimakunallah. Yang pertama, kita nak mulakan tajuk kita, ayat daripada Al-Quranul Karim ini. Saya mengambil daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Nah, bagaimana kita nak menyelami makna khalifah. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, yang pertama, apabila kita berada keadaan sekarang ini diuji dengan pelbagai penyakit, dengan pelbagai ujian musibah, maka kita kena kembali kepada tujuan asal kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita ini sebagai khalifah. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, rabbuka lil malaikah. Allah Subhanahu wa taala satu ketika dahulu Allah berkata kepada malaikat, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, Allah kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan ataupun menciptakan ja'il, menciptakan fil ardi, di atas muka bumi itu khalifah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa makna khalifah? Khalifah ini disebut oleh ulama, antara makna dia iaitulah pemimpin. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jelas ya live kita pada malam ini. Khalifah makna yang pertama pemimpin. Sebab itu tuan-tuan, kita setiap diri kita ini adalah merupakan ketua. Ketua ataupun pemimpin, rais ataupun ra'in. Sekalipun kalau orang tu dia tidak menjadi ketua, ketua negara, ketua negeri, ketua masyarakat, dia menjadi ketua kepada keluarga dia. Kalau sekalipun dia tak menjadi ketua kepada keluarga dia, dia menjadi ketua kepada diri dia. Apa makna dia? Itulah rakyat dia ni kaki, tangan, kemudian mata. Maka setiap yang dipimpin akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi hari ini kita, tangan kita, mata kita, apa yang kita lakukan, maka hendaklah kita bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga hukum hakam. Kalau kita terlajak, kalau kita tercross, kita terlanjur contohnya melakukan kesilapan, maka cepat-cepat kita kena beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai sifat, kriteria seorang khalifah. Bagaimana kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam khalifah. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam ini suatu ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kepada Nabi Adam, ihbitu, turunlah kamu bersama dengan Siti Hawa, turun daripada syurga. Nabi Adam melakukan satu kesilapan. Tapi kesilapan ini tidak membawa dosa, kerana Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita, apabila melakukan kesilapan maka hendaklah bertaubat kepada Allah. Maka Nabi Adam AS seketika mana turun daripada syurga ke dunia, ihbitu habata, makna menurun. Dalam perkataan turun bahasa Arab ni banyak, nazala pun turun, tapi Allah guna habata. Habata ni ulama kata macam landing. Nabi Adam bila dia turun ke dunia, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum yang Nabi ni tidak ada dosa. Maknanya sebab apa tak ada dosa? Kerana Allah mengampunkan kesilapan itu dan menjadi pengajaran kepada kita. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin,
khalifah. Khalifah kita kena ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berhubung baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena banyak beristighfar, kerana kita ini manusia tidak lari daripada dosa. Bila tak lari daripada dosa, kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan-puan. Seorang imam yang alim, alamah, dia berhenti solat di satu masjid. Tuan-tuan, dia solat, dia sembahyang, kemudian habis sembahyang tu, maka dia pun duduk rehat sebentar di belakang masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Apabila dia duduk di belakang masjid, ada seorang hamba Allah ni menghalau dia. Ada seorang pakcik ni halau dia, kata dia, minta maaf, kami lepas sembahyang tak boleh duduk di sini, kamu kena keluar daripada tempat ni, masjid. Makna dia sebab apa? Sebab dia nak tutup masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi Imam Ahmad ni pun dia, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, dia pun Allahumma salli ala Muhammad, dia pun keluar. Dia keluar, kawan tu kata luar pun tak boleh duduk juga. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dihalau oleh seorang hamba Allah ni, dan kata dia tak mengapalah kalau tidak boleh berehat di luar masjid. Dia pun bawa kaki dia. Dia mengangkat kaki dia, dia berjalan. Maka peristiwa itu disaksikan oleh seorang hamba Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka hamba Allah ni pun tengok Imam Ahmad ni, maka dia pun semawa datang ke rumah dia. Kata dia, tuan, kalau nak rehat, datanglah ke rumah saya, ya. Boleh rehat, tidur, tak mengapa. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad pun pergilah di rumah hamba Allah ni. Kemudian di rumah kawan ni, dia pun jamu macam-macam kepada orang alim ni. Dia bagi makan, bagi minum. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Imam Ahmad ni tengok hamba Allah ni, dia duduk bagi makan, dia duduk bagi minum, dia duduk buat macam-macam. Setiap perbuatan dia ni, dia tidak lekang bibir dia seolah-olah berzikir sesuatu. Dia seolah-olah dia berzikir, dia mengucapkan sesuatu, perkataan ataupun zikir tu, kalimah tu. Jadi imam ni pun tanya, dia tanya kepada tuan rumah ni, tuan rumah, ya sahibul bait, apa yang tuan sebut? Apa yang tuan sebut? Nampak macam ada duduk sebut sesuatu kan? Lalu kata tuan rumah ni, saya berzikir. Apa yang tuan zikir? Kata dia, saya istighfar. Setiap perbuatan yang saya buat, apa yang saya nak mula, saya akan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, apa fadilat istighfar? Tanya Imam Ahmad ni kepada tuan rumah. Maka tuan rumah ni kata, selama aku berwirid ataupun selama aku beramal dengan istighfar ini, maka alhamdulillah hati aku tenang, dan apa segala permintaan yang aku minta, Allah Subhanahu Wa Taala telah makbulkan. Tuan-tuan, jadi apa istighfar dia? Mudah dia, simple dia tuan-tuan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Simple. Walaupun nampak simple, satu kalimah, astaghfirullah, tapi besar makna dia. Kerana apa? Kerana bila orang ni istighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membuang segala hijab, iaitulah dinding. Allah Subhanahu Wa Taala membuang segala perantara. Maka bila dia minta kepada Allah, Allah akan makbulkan. Sebab apa? Sebab kita ini hijab dengan Allah sebab banyaknya dosa kita. Orang ni sebab apa dia rasa dia jauh dengan Allah? Sebab maksiat yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi Imam Ahmad ni pun tanya kepada tuan rumah ni, adakah semua permintaan tuan yang tuan nak Allah makbulkan? Dia kata semua, kecuali satu ni. Satu permintaan ni yang dia minta, dia ada hajat, tapi belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Tuan-tuan dan puan-puan, hujan tuan-tuan di luar. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah hajat kawan ni?
kata dia, saya lama dah saya teringin nak jumpa dengan Imam Ahmad, kata dia. Lama dah saya teringin nak jumpa dengan seorang alim ni, Imam Ahmad, kata dia. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu Imam Ahmad duduk di mana? Duduk di hadapan muka dia. Makna dia, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkabulkan semua permintaan dia. Secara tak langsung sebenarnya semua permintaan yang dia minta, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Sebab apa? Sebab banyaknya istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk saja-saja di rumah pun kita boleh mendapat anugerah, kita boleh mendapat keampunan daripada Allah. Allah sayang kita. Dengan syarat dia apa? Dengan syarat kita kena banyak istighfar. Apa dia? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada ulama membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang membaca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dari segi nahwu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, maka yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ingat kembali tujuan hidup kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah ni makna dia apa? Jadi pemimpin. Pemimpin ni dia mesti ada sifat kepimpinan. Pemimpin ni dia kena ada sifat adil. Pemimpin ni dia kena ada ilmu. Pemimpin ni dia kena ada sifat wara'. Pemimpin ni dia kena ada sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak memimpin anak-anak kita, anak-anak keluarga. Ini pasal berkaitan isu keluarga. Macam mana hari ni orang resah sebab anak-anak mereka tidak mahu sembahyang. Mereka resah anak-anak mereka tidak mahu mendengar cakap, tidak mahu taat kepada perintah mak ayah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ibu dan ayah itu sendiri kadang-kadang tidak menunjukkan contoh yang baik. Itu sebab kita kena tunjukkan contoh yang baik kepada ibu dan ayah, kepada anak-anak kita. Jadi pemimpin ini makna dia kena tunjukkan contoh yang baik. Qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata, semuanya kana lakum, bagi kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ataupun ikutan yang terbaik. Jadi kalau kita nak mendidik anak kita, maka cara dia adalah dengan kita menunjukkan contoh melalui teladan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apabila kita menjadi khalifah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam ayat surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yakni dengan kelengkapan sesuai dengan keadaannya, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang terbaik, makhluk yang terbaik adalah manusia. Dan manusia yang terbaik adalah mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah kata, walibasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni Allah bagi kepada kita yang terbaik sebab apa? Yang pertamanya sebab Allah bagi kepada kita akal. Allah bagi kepada kita nafsu. Kita dapat mengimbangkan di antara nafsu dan akal, maka kitalah makhluk yang terbaik. Bila kita menggunakan akal kita taat kepada Allah, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi bila kita tidak menggunakan akal, yakni menggunakan nafsu semata-mata, maka dia lebih hina daripada binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita
sebagai khalifah, kita kena menjaga ataupun mengimarahkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Sebab tu kalau kita tengok balik, sebab apa berlakunya bencana alam, sebab apa berlakunya tsunami, sebab apa berlakunya wabak-wabak penyakit ni, berpunca daripada apa? Daripada tangan-tangan manusia, kata Allah. Kan? Kalau kita tengok balik bagaimana puncanya berlakunya COVID. COVID-19 ni datang daripada, yang kita baca, datang daripada Wuhan. Wuhan ni di pasar dia mereka makan macam-macam. Mereka makan kelawar, mereka makan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dalam Islam. Mereka makan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Islam mengajarkan kepada umat dia untuk mencari makanan yang halal dan thayyibah. Bukan sekadar makan, tapi makan itu mesti halal dan juga bermanfaat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang telah direzekikan kepada kamu. Jadi kita makan ni pun dijadi sebagai darah daging. Makan ni pun jadi sebagai pelaburan kita. Kalau kita cari makanan yang baik, maka baiklah tubuh badan kita. Kalau kita cari makanan yang tak elok, maka akan merosakkan tubuh badan kita. Sebab tu Nabi SAW, Nabi, tuan-tuan, adalah merupakan pakar nutrisi, pakar pemakanan. Al-Quran adalah Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW makan ataupun minum minyak zaitun, Nabi mengamalkan habatus sauda, kemudian buah tin, kemudian buah tamar, yang sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wattini wazaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Dengan sebab itu kita nak sihat, yang pertama amalkan makanan Al-Quran. Yang kedua amalkan makanan sunnah, sebagaimana makanan yang Nabi SAW amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, di atas muka bumi, di laut dan di darat, dengan sebab tangan-tangan manusia. Untuk apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak bagi mereka rasa daripada perbuatan yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah apa yang kita lakukan, maka minta agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan. Baik tuan-tuan, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang pilihan, menjadi pilihan ataupun ayat yang menjadi tunjang kepada perbincangan kita pada malam ini, daripada surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat kehambaan. Tentang hakikat apa? Kehambaan. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aku, kata Allah. Itu sebab tuan-tuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita ini, maka tujuan dia adalah untuk dita'abbud, untuk beribadah kepada Allah. Makan kita, minum kita, kerja kita, semua benda yang kita buat haruslah menjadi tunjang kepada ibadah. Macam mana nak jadi ibadah? Maka kena niat, menjaga niat, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mula sesuatu dengan bismillah, maka akhir sesuatu dengan alhamdulillah. Kemudian apa yang Allah bagi kita bersyukur, apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, apa yang Allah Subhanahu wa taala tegah, maka hendaklah kita meninggalkan perbuatan tersebut. Ini tuan-tuan dan puan-puan.
Kita buka surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah kata ulama tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang seterusnya daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh buka surah Ali Imran ayat 185. Ayat 185 ini menjadi apa? Menjadi kayu ukur kejayaan yang sebenar-benarnya. Kalau kita nak tengok macam mana kejayaan yang sebenar-benarnya, maka lihatlah pada ayat 185 ya, daripada surah Ali Imran. Ali Imran ni makna dia keluarga Imran. Okey, ayat 185. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah habaq kepada kita setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap benda yang bernyawa pasti akan mati. Semua mati. Manusia mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang sihat mati, orang sakit pun mati, kanak-kanak mati, semua mati kata Allah Subhanahu wa taala. Yang bernyawa pasti mati. Yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Kerana apa? Kerana itulah lumrah kehidupan. Lumrah hakikat kepada makhluk ini, dia tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu bila kita hidup, kita kena fikir tentang mati. Apabila matinya kita, apa yang kita nak bawa? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Nabi kata setiap daripada anak Adam yang meninggal dunia, maka akan terputus segala amalan-amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah. Dia sedekah, dia infak, dia wakafkan apa yang dia ada, harta dan duit dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia pahala walaupun dia sudah pun meninggal dunia. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berterusan dapat pahala, iaitulah mereka yang mempunyai anak. Lalu anak mereka itu menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua ibu ayah mereka. Jadi tuan-tuan, kita ini sebagai anak, mak ayah kita ada lagi. Yang pertama, kita kena mentaati mereka dengan cara kita menjaga mereka, memuliakan mereka. Kemudian bila mereka telah tiada, macam mana kita nak jadi anak yang soleh? Maka hendaklah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ibu dan ayah kita yang berada di alam barzakh. Itu baru jadi anak yang soleh. Tuan-tuan, nak jadi anak yang soleh ni tak perlu nak jadi ustaz, tak perlu nak jadi ustazah. Apa yang kita ada, maka lakukanlah dan doakanlah yang terbaik kepada ibu dan ayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kita boleh ambil sebagai contoh yang memuliakan ibu dan ayah adalah antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini masya-Allah hebat dia tuan-tuan. Walaupun tak dikenali makhluk bumi, tapi makhluk langit kenal dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia kerana dia memuliakan ibu dia. Dia bawa ibu dia daripada Yaman sampailah tuan-tuan ke Mekah melakukan ibadah umrah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah terbalas jasa aku dengan apa yang telah
ibu aku lakukan kepada aku, yakni ibu dia lahirkan dia, membesarkan dia, maka kata Nabi SAW, tidak terbalas jasa ibu kamu. Makna dia tuan-tuan, besar jasa ibu kita. Macam mana kita nak balas jasa ibu kita? Takkan terbalas. Jadi apa yang kita mampu adalah dengan kita berdoa, dengan kita apa yang kita lakukan amal-amal soleh, maka niatkanlah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, memberikan rahmat kepada ibu dan ayah kita yang masih hidup dan yang telah pergi meninggalkan kita. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia tapi berterusan amal dia, iaitu mereka yang apa? Mereka yang memanfaatkan ilmu yang mereka pelajari. Orang yang memanfaatkan ilmu yang dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ganjaran pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana hari ni? Hari ni kita ada media sosial, kan? Kita ada Facebook, maka kita tulislah yang baik-baik. Kita tulislah yang baik-baik supaya mudah-mudahan apa yang kita tulis itu bila kita meninggal dunia dibaca oleh orang lain dan kita juga akan mendapat pahala. Waktu ketika mana kita meninggal, tapi pahala tu berterusan. Ada seorang sahabat saya ni meninggal dunia. Facebook dia masih ada lagi. Nama dia Allamah. Sahabat saya nama dia Allamah. Dia duduk di Shah Alam, tuan-tuan. Dia imam surau Al-Hijrah, Kota Kemuning. Orang yang sangat baik, Masya Allah. Dia waktu dia hidup, tuan-tuan, dia gunakan Facebook dia menulis benda-benda yang baik. Dia tulis apa? Bukan kerana gajimu yang sedikit, tetapi kerana hatimu yang kurang. Kenapa orang ni rasa tak tenang? Bukan sebab gaji, tapi sebab hati tu. Jadi dia post benda-benda macam tu. Dia tak ada lah, tuan-tuan, tapi bila orang baca, dia dapat pahala. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 amalan yang berterusan sekalipun orang tu telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada harta, banyakkan sedekah. Kita ada anak, didiklah anak-anak kita supaya mereka dapat menjadi anak yang baik, salih dan salihah, dan mendoakan kita. Yang ketiga, kita ada ilmu, maka kongsikanlah kepada orang, kan? Ada ilmu bisnes, kongsikan. Ada ilmu tentang apa, macam mana nak DIY ke, ilmu tentang apa saja kita kongsikan. Kerana apa yang kita kongsikan itu akan berbalik kepada kita, tuan-tuan. Kita kongsikan, kita pun akan dapat juga. Allah bagi pahala besar, tuan-tuan, ganjaran pahala. Tak boleh nak digambarkan, dan kita tak nampak macam mana yang besarnya pahala tu. Sehinggalah nanti kita tengok, Masya Allah, dalam buku catatan amalan kita banyak pahala. Padahal dia puasa kurang, baca Quran pun kurang, mengaji pun kurang, tapi rupanya dia banyak duduk share benda-benda yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang dia ada, dia share kat orang. Dia tidak kitman, dia tidak sembunyikan. Dia tidak apa? Dia tidak kedekut dengan ilmu dia. Kita nak kedekut apa ilmu, tuan-tuan? Kalau ilmu yang kita ada kita kongsikan, maka akan bertambah lagi. Sebab tu ulama kata, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia ada ilmu dia, Allah tambahkan lagi. Apa makna amal di situ adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, kita sampaikan. Amal lah tu. Ada orang kata, dia ni pandai cakap lah, tapi buat tak pun. Cakap tu juga sebenarnya adalah merupakan amal. Permulaan amal iaitulah berkata perkataan yang baik, berkata benda yang dia belajar. Itulah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah amal permulaan. Yang lebih lagi bila kita buat lagi pula, kemudian kita ikhlas sampaikan. Yang pertama, tuan-tuan, kalau kita sampaikan, tapi kalau kita tak mampu buat, kita sampai pun, itu dah dikira sebagai amal. Tapi kalau boleh kita buat. Selalunya benda yang kita cakap ni, tuan-tuan, kita sendiri kita akan buat nanti. Kita akan buat nanti. Walaupun kita tak buat lo, kita akan buat nanti. Percayalah, tuan-tuan. Banyak macam itulah. Orang ni nak jadi baik, mula-mula bila perkataan dia, mulut dia
bercakap benda yang baik. Dak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang berhijrah ni tanda dia mula hijrah dengan lidah dia. Cakap baik. Bagi tahu benda yang baik. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Biarlah orang nak kata kat kita dia ni ustaz FB ke, dia ni ustazah segera ke, biar pi. Kata orang langsung tidak memberi manfaat ataupun mudarat kepada kita. Yang penting Allah Subhanahu wa taala kata apa? Itu yang kita kena ambil intabih, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hadirin rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni berkaitan dengan masa, tuan-tuan, masa dan kehidupan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Demi masa. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi. Rugi, tuan-tuan. Lepas maghrib dia tak tengok, tak baca Quran, dia baca Facebook lagi pula. Kemudian dia tengok nyanyi, tengok drama, tak baca Quran. Rugi hidup kita ni. Kalau semata-mata hidup, maka kata Buya Hamka, kalau semata-mata hidup babi di hutan pun hidup. Kalau semata-mata kerja, kera di hutan pun bekerja. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata kita lebih mulia daripada binatang. Allah sendiri sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dengan sebab itulah, macam mana kita nak menjadi orang yang bermanfaat, maka manfaatkanlah masa. Masa ni gunakan, tuan-tuan. Bila nak rehat, kita rehat bila kita ini masuk di dalam kubur. Kita meninggal dunia, itulah kerehatan bagi orang yang beriman. Warahatan kulli. Dia rehat daripada segala kesakitan, merehat daripada segala kesengsaraan. Dan orang yang asi, orang yang ingkar pula, itulah permulaan seksa mereka. Maka kita kena nilah fikirlah yang mana kita nak. Bersenang-senang dahulu ataupun bersakit-sakit dahulu. Kalau bersakit-sakit dahulu, insya-Allah bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun sebut, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap yang susah itu pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Tengoklah macam mana kan orang buat bisnes. Contohnya dalam niaga pun dia kena susah dulu. Tuan-tuan, kalau baca sejarah macam mana penubuhan KFC, tuan-tuan, KFC kan, Kentucky Fried Chicken. Penubuhan KFC ni datang daripada seorang uncle tu. Uncle lah kita nampak dia punya apa? Dia punya patung dia tu yang janggut dia warna putih tu. Itulah katanya pengasas kepada Kentucky Fried Chicken. Kisahnya di mana, macam mana boleh berjaya sampai hari ini. Setiap daerah, setiap kawasan, kita boleh tengok setiap negara ada KFC. Boleh kata begitulah berjayanya. Kejayaan itu datang bukan hanya sekelip mata, tetapi dengan usaha kesusahan yang tidak mengenal erti putus asa. Di mana dia goreng ayam. Dia goreng ayam, kemudian dia persembahkan kepada syarikat ni untuk bagi kepada dia dana. Ditolak. Berapa puluh kali dia buat ditolak, sehingga kali yang ke berapa puluh, ke 98. Begitulah makna dia banyak kali. Cuba bayangkan kalau dia berjaya pada 98, kalau ke 97-nya dia berputus asa, maka tidaklah wujud KFC hari ini. Tapi macam mana wujudnya kejayaan? Apabila seorang itu
melakukan sesuatu yang bersungguh-sungguh dengan tidak berputus asa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalam ataupun motivasi yang kita selalu dengar, dia kata manjada wajada, kan? Siapa yang berusaha, dia akan berjaya, dia akan dapati kejayaan dia. Sebenarnya bukan berusaha saja tuan-tuan, tetapi orang yang bersungguh-sungguh dalam usaha dia. Manjada, jada itu membawa makna bersungguh-sungguh. Kalau berusaha tetapi tidak bersungguh-sungguh, maka usaha itu hanyalah hangat-hangat tai ayam. Jadi kena usaha sungguh-sungguh. Sampai bila? Sampai jadi. Buat sampai jadi. Kita orang Islam beriman sampai mati. Sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati. Allah sendiri hebat dalam Quran. Jangan kamu mati melainkan kamu beriman. Makna dia bila kita hidup beriman, mati kena beriman. Bila kita hidup kita gagal, kita kena pastikan sebelum kita mati kita berjaya. Dan kejayaan yang sebenarnya bukanlah hanya kejayaan jasmani, tetapi kejayaan yang sebenar-benarnya adalah kejayaan di mana kita mati dalam iman dan Islam. Akhirnya kita akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaknai daripada tafsir Fadilal Quran tentang masa, tentang masa dan kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata manusia ini berada dalam keadaan yang rugi. Rugi dia. Dia buat apa pun rugi. Dia makan apa pun rugi. Dia sembang apa pun rugi. Dia apa yang dia kerja pun rugi. Kecuali orang yang tidak rugi ini ada 3 macam. Yang pertama, bila dia kerja, bila dia makan, dia minum, dia keluarga, tetapi dia ini menyelitkan, iaitulah dia beriman. Dia keluarga yang beriman. Dia makan dalam keadaan beriman. Dia mengaji dalam keadaan beriman. Orang ini Allah kata dia tidak rugi. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Beriman dan di situ dan beramal salih. Di situ dia wawul ataf. Dia bersambung. Makna dia beriman. Syarat beriman ini dia kena beramal. Beriman saja, yakin saja tak cukup. Kalau tidak dibuktikan dengan amal, maka dibuktikan dengan amal. Kemudian orang yang tidak rugi juga adalah orang yang senantiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Cakap benda yang betul, benda yang fakta, benda yang truly, benda daripada Al-Quran, perkara yang Allah sebut, hadis Nabi. Orang yang sembang-sembang dia Quran, sembang-sembang dia hadis, orang ni adalah orang yang beruntung, tuan-tuan. Tapi hari ni kalau kita sembang sikit pada Quran, dia kata tu dia, hang tengok, nak jadi ustaz dah tu. Tengok mai dah ustaz, mai dah syekh. Bila kita sembang pasal Quran, bila sembang pasal hadis, bila sembang pasal nasihat ulama, ada orang yang mempertawakan kita. Ini tuan-tuan, tanda akhir zaman. Sebenarnya itulah yang Allah sebut. Bila kita sembang pasal Quran, bila sembang kedai kopi selit sikit hadis, pesanan, itulah yang Allah kata orang yang tidak rugi dengan masa. Tuan-tuan, macam mana kita tak mau rugi dengan masa? Apa yang kita buat kena ada kait mengait dengan Al-Quran, kait mengait dengan pesan Nabi, kait mengait dengan pesan ulama, kait mengait dengan agama, maka tidak akan rugi. Apa yang kita buat lillahi ta'ala, apa yang kita buat ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ganjaran dia. Itu kena yakinlah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita ambil indah sangat dengan kata-kata manusia. Biarkan. Kalau kita buat benda yang betul, niat kita betul, cara kita betul, Allah akan memberikan kejayaan kepada tuan-tuan. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang tidak rugi dengan masa dalam kehidupan dia adalah mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Apa makna berpesan dengan kesabaran ni?
Kata ulama, orang yang berpesan, pesan dia apa? Dia berpesan dengan benda-benda yang dia nampak, dia ajak mereka sabar. Pesan sabar. Buat apa? Orang mari kat dia, saya ni ada masalah ni, itu ini. Dia kata sabarlah. Dan dia pun bukan kata dia kata kat orang sabar, bahkan dia pun kena sabar. Tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW didatangi oleh seorang fulan, minta wasiat kepada Nabi. Maka Nabi SAW kata apa? Isbir. Nabi ulang lagi, isbir. Nabi ulang lagi, isbir, sabar, sabar dan sabar. Kerana apa? Rupa-rupanya kawan tu mari pun dalam keadaan yang tidak sabar. Apa yang kita buat, kena sabar tuan-tuan. Allahu Rabbi. Bukan mudah nah. Sabar ni bukan mudah. Kan? Saya bolehlah sebut sabar. Kadang-kadang kena dekat saya pun, Allahu Rabbi, saya sendiri pun terak. Tuan-tuan, macam mana nak kena sabar ni? Apabila kita diuji, barulah tahu macam mana kesabaran kita. Adalah seorang hamba Allah ni, ustaz ni, contoh ni cerita. Bukan betul ke, bukan benar, tapi hanya sekadar cerita untuk mengaitkan tentang sabar ni. Ustaz ni dia mengajak lah pasal apa? Pasal sabar, pasal redha, pasal syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, habis ustaz ni mengajar, lepas daripada isyak tu, maka tu imam pun, pengurusi pun bagilah sampul kat ustaz ni. Bagi sampul kat ustaz ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah, alhamdulillah dapat sampul, pop masuk poket. Dia pun keluar cari kasut dia, nak balik lah tuan-tuan. Ustaz ni pun nak balik. Tengok-tengok lah, slipper dia tak ada, hilang. Dia tak kat situ, dia cari kat situ tak jumpa. Dia pusing-pusing masjid, tanya pengurusi. Dia kata, haram jadah, mana palas slipper aku? Allahu Rabbi. Marah terus. Tadi tuan-tuan, habaq cerita pasal sabar, cerita pasal apa, redha. Tiba-tiba dia bila Allah uji, baru hilang slipper. Nah, slipper tu pun bukan slipper mahal sangat pun, slipper Jepun lah. Marah terus. Keluar terus perkataan marah. Tuan-tuan, makna dia hanya habaq, tapi dia belum bersabar. Kerana sabar itu bukan perkataan semata-mata, tetapi sabar itu pada tindakan hati itu. Sebab tu tuan-tuan, iman ni datang daripada hati. Tasdiqun bil qalbi wa tuqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan hati, lidah berkata yang begitu, yang betul, kemudian dibuktikan dengan amal yang benar. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia praktiskan apa yang dia sebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adik, ayat ke berapa dah kita? Ayat yang kelima. Kita teruskan kepada ayat yang ke-6. Tuan-tuan dan puan-puan. Ayat keempat. Ayat yang kelima pula. Tadi ayat keempat tentang masa dan kehidupan. Ayat yang ketiga tentang ukur kejayaan yang sebenar. Allah cerita tentang mati. Bila mati itu barulah nak lihat macam mana berjaya bila dia dapat menjawab persoalan kubur. Yang kedua pula tadi tentang hakikat kehambaan, tujuan untuk ibadah. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, cerita pasal makna khalifah. Okey, yang kelima pula tuan-tuan. Tuan-puan, ayat yang kelima daripada surah Hud ayat 114. Ini membicarakan tentang solat dan usaha memadam keburukan. Tuan-tuan, macam mana kita nak memadamkan keburukan? Cara dia adalah dengan cara kita mendirikan, menguatkan jati diri kita, iaitulah dengan mendirikan solat. Solat 5 waktu. Solat berjemaah, insya-Allah kuat. Solat subuh, siapa nak jaga solat dia bangkit solat subuh, insya-Allah akan jaga semua solat dia. Sebab solat subuh dia boleh bangkit, dia boleh susah payah, maka solat yang lain dia akan rasa menghargai. Dia sayanglah nak tinggal solat yang lain, subuh pun dia bangkit. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok balik, kenapa solat subuh 2 rakaat tuan-tuan? Solat subuh kenapa 2 rakaat? 2 rakaat saja. Solat yang paling sikit rakaat berbanding solat-solat yang lain. Solat zuhur 4,
solat asar 4, solat maghrib 3, solat isyak 4. Tapi solat subuh 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat solat subuh, tetapi walaupun sikit rakaat, itulah solat yang paling berat. Solat yang paling berat adalah solat subuh. Walaupun sikit, tapi itulah yang payah. Kerana apa? Kerana di situ akan akan dipeluk, diselimut oleh iblis dan digoda supaya jangan bangkit. Dia akan selimut dengan kulit khinzir supaya kita ni yang tak nampak ni, supaya kita tidur hatta menjadi tabiat ataupun menjadi kebiasaan bila mana seseorang itu tidak bangkit solat subuh. Jadi biasa dah. Jadi darah daging tuan-tuan. Sebab tu kita takut. Solat subuh ni adalah merupakan tunjang kepada kejayaan. Orang yang berjaya ni tuan-tuan, kalau kita tengok orang putih sekalipun, Bill Gates, Elon Musk, mereka ini adalah orang yang bangkit pagi awal. Walaupun mereka tak sembahyang, mereka bukan agama Islam, tetapi di situ dapat lihat betapa berjayanya seseorang bila dia bangkit awal. Sebab tu ulama kata, pesan kepada kita, nak berjaya, kerja jangan kena matahari, kemudian jangan ambil hutang. Jangan ambil hutang ni maksudnya cash. Kemudian awal waktu. Apa yang kita buat awal, maka insya-Allah Allah akan bagi awal. Apa yang patut awal? As-salati ala waqtiha. Solat pada awal waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, isyak pula lah, contoh isyak. Tadi ustaz kata solat awal waktu, isyak kenapa lambat? Ni awak duk kuliah lagi ni. Ada perbahasan tuan-tuan. Ada orang yang tak faham. Isyak ni sebenarnya ada khilaf. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, isyak ni salat awal waktu. Yang kedua, Nabi SAW salat lewat waktu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW melanjutkan majlis ilmu. Nabi melanjutkan majlis ilmu, maka Nabi melambatkan sedikit solat isyak. Dan kenapa Nabi melambatkan? Bukan sebab saja-saja, tetapi Nabi bangkit, terus Nabi buat solat-solat yang lain. Tu tuan-tuan dan puan-puan, nak menyatakan lagi satu, solat isyak ni waktu dia panjang. Bila panjang, rehat, kita bangkit, kita solat dalam keadaan tenaga, maka kita boleh solat sepanjang malam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalkanlah qiyamul lail, bangkit malam. Insya-Allah Allah akan berikan kepada kita qiyam kita itu, Allah akan bangkitkan kita ni di tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa an yab'asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bagi kepada kita tempat yang terpuji di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi solat. Solat juga membawa makna silah. Kalau kita tengok di dalam tafsir, solat ini dari segi makna dia silatun. Silah ini makna dia hubungan, connection kita ni dengan Allah Ta'ala. Connection. Bila kita menjaga solat, maka kita akan connect dengan semua benda. Sebab apa? Yang bagi semua benda itu adalah Allah Ta'ala. Salat. Sebab tu nama salat silatun. Macam mana kita nak jaga hubungan keluarga? Solat jaga. Solat berjemaah. Nak jaga hubungan kita dengan anak-anak, isteri, dengan suami kita, ajak solat berjemaah. Bila lepas solat, kita akan zikir. Kita akan doa sama-sama. Kemudian kita akan salam sama-sama. Duduk dalam rumah salam, tak ada kena apa. Tak ada kena COVID apa. Kita duduk di rumah tuan-tuan. Waktu lah ni PKP, maka kita duduk dengan keluarga, gunakan masa kita untuk menghubungkan silaturrahim. Sebab tu ulama kata silaturrahim ni apa? Makna dia silah, hubungan, tali yang datang daripada rahim. Rahim tu makna dia daripada ibu kita. Sebab tu dia panggil rahim ibu. Kasih sayang daripada ibu tu Allah salurkan. Sebab tu kalau kita nak buat baik dengan orang, maka nak bantu orang, bantu dulu adik-beradik kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antaranya kelebihan apabila kita work from home, kerja daripada rumah.
Ada orang yang kerja terpaksa macam biasa, kena keluar sana sini. Ada orang terpaksa kerja daripada rumah, maka gunakan kesempatan ni. Gunakan kelebihan, jangan cari kelemahan. Jangan komplain. Jangan kita duduk di rumah ni, Allah, bosan duduk di rumah. Padahal banyak benda yang kita boleh buat, walaupun dalam keadaan kita terperangkap contohnya. Jadi setiap apa yang berlaku, fa'tabiru ya ulil albab, maka kena ambil hikmah dan pengajaran yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup. Kita nak ke mana-mana, jagalah sembahyang. Berhenti tuan-tuan. Walaupun tak ada surau, maka bawa sejadah, ambil uduk, sembahyang. Tengok cari mana kiblat, kompas, sembahyang. Buat style orang Arab. Dulu saya pernah belajar di sana, di Jordan. Tengok orang Arab ni kalau berhenti, dia akan sembahyang. Dia berhenti mana-mana, dia akan sembahyang. Sebab mana-mana bumi Allah Ta'ala ni adalah bersih. Solatlah. Cuma jangan solat dengan tandas sudahlah. Maknanya di mana-mana pun kita kena sembahyang. Tidak ada excuse. Kita berjalan ke, kena sembahyang. Walaupun surau tutup, jangan cari alasan untuk tidak sembahyang. Takkan nanti Allah tanya, awak yang tak sembahyang, ya Allah, PKP mana boleh sembahyang, surau tutup. Pelepong kena dengan malaikat padan muka. Cari alasan, jangan cari alasan. Carilah jalan. Kerana orang yang berjaya senantiasa mencari jalan. Orang yang dia ini gagal akan cari 1000 alasan. Alasan ni dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila menjaga solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hidup kita. Allah akan memadamkan keburukan kita. Macam mana tuan-tuan kita nak tutup aib kita, tutup kesalahan kita? Dengan cara kita solat khusyuk. Kita faham erti solat itu, maka kita akan fahamlah apakah erti kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kemudian yang paling penting adalah istiqamah. Apa yang kita buat, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah kata, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad senantiasa tetap teguh istiqamah di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Allah kata apa? Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Makna cenderung ini, jangan kamu duduk, jangan kamu bergaul, jangan kamu bersama-sama dengan orang yang berlaku zalim. Zalim itu makna dia apa? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat dia. Allah suruh buat, dia tak buat. Allah larang, dia buat. Itu makna orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar ini cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa cukuplah sekadar ini perkongsian kita sejam, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah perkongsian kita. Mudah-mudahan yang baik itu dapat kita jadikan sebagai tauladan, yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Jadikanlah ikon kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Rasulullah sebagai ikon kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan agar bumi Malaysia, agar muka bumi Allah ini, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita daripada segala bencana, wabak, penyakit yang berjangkit. Agar Allah menyelamatkan kita, ahli keluarga kita daripada segala musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Malam ini kita bersiar daripada luar. Saya duduk dalam kereta. Kuliah kita ini dianjurkan oleh Surau Taman Ros. Mudah-mudahan pengurusi, imam, ahli jawatan kuasa
mendapat kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menganjurkan majlis-majlis ilmu yang sebegini, dan mudah-mudahan pahalanya Allah ganjarkan kepada kita semua, dan khususnya kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.